Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa tsabbit aqlamana wa tamin taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Sidang penonton yang dirahmati Allah, di video kali ini kita akan menyatakan riwayat hidup Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nama beliau ialah Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi Al-Qurashi. Beliau lahir pada tahun 50 tahun sebelum hijrah dan meninggal pada tahun 13 Hijriah pada umur 63 tahun. Beliau mengambil segala ajaran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan pengganti Nabi atau disebut sebagai Khulafa Ar-Rashidin yang pertama. Dan beliau merupakan salah seorang daripada sahabat-sahabat yang diberitakan masuk ke syurga. Dan beliau merupakan menteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pendamping sahabatnya. Dan merupakan teman baginda Nabi sewaktu berhijrah ke Madinah. Golongan ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawa Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan manusia yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling baik setelah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan beliau merupakan sahabat yang paling tinggi imannya dan paling zuhud. Dan beliau juga merupakan manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelaran As-Siddiq seringkali disebut apabila memanggil beliau. Dan gelaran As-Siddiq tersebut ialah gelaran yang digelar sendiri oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana sangat kuat dan banyak membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana lafaz As-Siddiq membawa makna orang yang sangat membenarkan. Dan setengah riwayat mengatakan nama Abu Bakar, maksudnya gelaran Abu Bakar, nama Sayyidina Abu Bakar ni Abdullah. Tapi kenapa dipanggil Abu Bakar? Setengah riwayat mengatakan kerana bakar bermakna berpagi-pagi, maknanya bersegera. Jadi dipanggil Abu Bakar kerana Sayyidina Abu Bakar ni sangat bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Sehingga pada satu hari diceritakan apabila para sahabat berhimpun bersama Nabi SAW, lalu Nabi bertanya, siapakah hari ini yang telah bersedekah? Lalu Sayyidina Abu Bakar mengangkat tangan. Dan Nabi bertanya lagi, hari ini siapa yang telah menolong orang miskin? Maka Sayyidina Abu Bakar mengangkat tangan. Hari ini siapa yang telah memaafkan orang? Maka Sayyidina Abu Bakar mengangkat tangan. Dan seterusnya lah. Sayyidina Abu Bakar saja menjadi orang yang pertama terhadap segala pertanyaan Nabi SAW. Kerana itu beliau dipanggil sebagai Abu Bakar. Antara karamah yang terzahir pada Sayyidina Abu Bakar ialah satu hari Sayyidina Abu Bakar didatangi 3 orang tetamu. Dan pada masa yang sama Sayyidina Abu Bakar ingin pergi bertemu Nabi SAW. Lalu Sayyidina Abu Bakar menyerahkan urusan sambutan tetamu kepada ahli keluarganya. Lalu apabila Sayyidina Abu Bakar pergi bertemu Nabi SAW pada waktu malam, pada waktu Nabi makan malam dan sembahyang Isyak dan menunggu di rumah Nabi SAW beberapa masa, dan kemudian beliau pun pulang ke rumah. Apabila beliau pulang ke rumah, beliau melihat tetamu tadi masih lagi belum makan. Lalu beliau bertanya kepada isterinya, kenapakah mereka tak makan? Lalu isterinya mengatakan,
apakah sebab mereka ni tidak makan? Maka mereka menjawab kerana menunggu Sayyidina Abu Bakar untuk makan bersama, mengambil berkat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar sebagai adab bersumpah mengatakan, wallahi demi Allah saya tidak akan makan. Lalu akhirnya Sayyidina Abu Bakar makan untuk supaya tetamunya tadi mulakan makanan. Maka apabila beliau makan, makanan tadi tidak berkurang. Dan beliau bertanya pada isteri beliau, apakah yang berlaku? Lalu Sayyidina Abu Bakar mendengar satu teguran bahawa mungkin ini daripada syaitan, kerana Sayyidina Abu Bakar telah bersumpah tidak makan tetapi beliau makan. Lalu beliau membawa makanan yang tidak kurang walaupun disuruh dimakan kepada baginda Nabi SAW. Maka apabila sampai kepada Nabi SAW, maka Nabi membagi-bagikan makanan tadi kepada ahli sufah. Yang mana Nabi membagikan ahli sufah tadi kepada 12 kumpulan. Dan setiap kumpulan tadi ada beberapa orang, lalu diagi-agikan makanan tadi. Walaupun begitu, makanan tadi tetap tidak berkurang. Dan dengan memberi makan kepada ahli sufah tadi, maka terbayarlah kafarah, sumpah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Antara karamah lain Sayyidina Abu Bakar ketika hendak wafat, berkata kepada Sayyidatina Aisyah bahawa beliau pernah memberikan satu jumlah harta kepada Sayyidatina Aisyah. Lalu beliau berkata, wahai Aisyah, kalau engkau telah mengambil harta tersebut, maka harta tadi telah menjadi milikmu. Tapi sekiranya engkau belum mengambilnya, maka pada hari ini harta tadi telah menjadi harta warisan. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, harta warisan ini akan diagih-agihkan kepada 2 saudara lelaki kamu dan 2 saudara perempuan kamu. Lalu Sayyidatina Aisyah mengatakan, wahai ayah, kalau 2 saudara lelaki saya mengetahuinya, tapi kalau 2 saudara perempuan hanya saya mengetahui seorang saja, iaitu Asma bintu Abu Bakar. Siapakah seorang lagi? Maka berkata Sayyidina Abu Bakar bahawa aku melihat seorang lagi itu berada di dalam perut Habibah, yakni isteri kedua Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga antara yang berlaku, iaitu setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan apabila telah diuruskan jenazah beliau, maka setelah solat jenazah beliau dibawa ke makam Nabi SAW dan pintu dibuka, lalu mereka memberi salam kepada baginda Nabi dan mengatakan bahawa ini adalah jenazah Abu Bakar berada di hadapan pintu yang terbuka. Lalu tiba-tiba mendengar satu suara mengatakan, adkhilul habiba ilal habib, masukkanlah olehmu kekasih ke dalam kekasih. Antara kata-kata nasihat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada kita ialah, beliau mengatakan sesungguhnya banyak bercakap itu menyebabkan penyakit lupa. Dan beliau juga berkata sesungguhnya orang yang tidak mendapat petunjuk daripada Allah akan sesat. Dan setiap orang yang tidak dipelihara oleh Allah akan teruji. Dan setiap orang yang tidak dibantu oleh Allah akan kecewa. Dan setiap orang yang Allah memberi hidayah kepadanya, petunjuk, maka dia mendapat jalan yang lurus. Dan barang siapa yang Allah menyesatkannya, maka dia akan sesat selama-lamanya. Dan kata juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, 4 perkara yang siapa memilikinya maka dia menjadi sebaik-baik hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, orang yang gembira dengan orang-orang yang bertaubat. Yang kedua, orang yang meminta ampun untuk orang-orang yang berbuat dosa. Dan yang ketiga, berdoa untuk mereka. Dan yang keempat, membantu orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekian. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.